Okey murid-murid, dalam video kali ini cikgu nak terangkan pemfaktoran. Okey, apa itu pemfaktoran? Pemfaktoran ialah songsangan kepada kembangkan. Okey, dalam video yang lepas kita sudah pun tengok kembangkan. Kembangkan yang melibatkan satu sebutan dengan satu unggapan atau dua unggapan. So, pemfaktoran ialah songsangan kepada kembangkan. Jadi saya akan terangkan dengan contoh dia. Sebelum kita pergi ke pemfaktoran, kita kena kenal dulu apa itu faktor. Contohnya kita ambil satu unggapan 2i katakan. Jadi, apakah faktor-faktor yang ada pada 2i? Kita boleh kata 1, okey, 1 didarab dengan 2i, so kita akan dapat balik 2i, ataupun 2 didarab dengan i, maka kita akan dapat juga balik 2i. So, sekarang, faktor bagi 2i ini ialah semua yang ada di sini. Contohnya 1, 2, i dan juga 2i. Maka ini semua adalah faktor bagi 2i. Okey murid-murid, ini ada lagi satu soalan 14b, carikan faktor bagi 14b. Jadi apakah faktor-faktor yang mungkin? Okey, 1, 14 kita darabkan dengan p. Kita akan dapat balik yang ni ataupun 2, 7 p. Okey, kalau kita tengok kan 2 darab 7 14, 14 darab p 14p, ataupun 1 darabkan dengan 14p. Okey, ataupun 2p darab 7, okey, ataupun 7p darab 2. So, apakah faktor bagi 14p? 1, 2, okey, 1 ada 2 kali, jadi 1 kali kita nyatakan cukup. Okey, 2 pun kita sudah tulis. 7, so kita ikutlah urutan dia. Okey, 14, kemudian P. Okey, P, kemudian 2P, okey, 7P, and then 14P. Jadi ini semua merupakan faktor bagi 14P. Okey, ini ada lagi satu soalan 14p dalam kurungan 3q tolak 5. Tadi kita tengok faktor bagi 14p kan? Okey, sekarang saya tambahkan lagi satu unggapan algebra. So kita kena carilah faktor-faktor yang ada untuk yang ni. So 1 darab 14 p darabkan dengan 3q tolak 5, ataupun 2, 7 p darab dengan 3q tolak 5, ataupun saya letak yang ini dalam bracket besar. Okey. Okey, ataupun 2p darab dengan 7. Okey, 3q tolak 5. Ini semua yang tadi kita dah tengok Ataupun 7p darab 2, 3q tolak 5. Okey, sekarang jadi faktor-faktor bagi soalan ini ialah, so kita ambil satu-satu 1, so kalau diulang nombor yang sama diulang 2 kali, hanya tulis 1 kali cukup. Kemudian 2, okey, and then 7, and then 14, okey,
kemudian P sahaja, kemudian 2P, then 7P, and then 14P. Okay, and then 3Q tolak 5. Lepas tu 2 didarab dengan 3Q tolak 5. And then 7 didarab dengan 3Q tolak 5. And then 14 3Q tolak 5. And then P 3Q tolak 5. 2P 3Q tolak 5. 7P 3Q tolak 5. Dan akhir sekali 14P 3Q tolak 5. So jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ada 16 faktor bagi soalan ini. Okey pelajar, sekarang kita tengok faktor sepunya pula. Okey, dalam pemfaktoran ini mula-mula kita kena kenal dulu apa itu faktor, kemudian faktor sepunya. Okey, baru kita boleh masuk ke pemfaktoran. Okey, faktor sepunya. Saya bagi satu contoh Katakan kita ambil 7mn dan juga 21np. Okey. So, faktor sepunya biasanya dicari di antara dua atau lebih unggapan lah. Okey, so kita cari dulu faktor-faktor bagi 7mn ini. Okey, so dalam ni ada sifir 1, sifir 7, kemudian m, n, ataupun 7m, ataupun 7n. Jadi ini adalah faktor bagi dia. Untuk yang gini pula ada satu sifir apa yang ada dalam 21 Sifir 3, sifir 7, N, P, ataupun 3N, 3P, 7N, ataupun 7P. So kita sudah cari faktor dia antara dua ni. Dan sekarang faktor sepunya. Okey, sepunya maksudnya sama. Apakah faktor-faktor yang sama antara dua ini? 1, 7, N, kemudian 7N. Jadi inilah dia faktor yang sepunya. Okey, saya tulis bawah. 1, 7N dan juga 7N. So ini dia. Okey murid-murid, sekarang kita pergi ke bahagian yang seterusnya, iaitu faktorkan. Okey, untuk faktorkan kita kena tengok soalan dia dan sifir mana yang sama ataupun faktor yang kita boleh keluarkan. Kalau kita tengok kan di sini sifir 2 boleh sama untuk ini dan juga sebutan algebra P ialah sama. Jadi itu kita kena keluarkan. Okey. So, saya keluarkan 2 dan P. Sekarang letak bracket. Okey. Saya letak 1 di sini sebab 1 darab dengan 2P, kita akan dapat balik yang ini. Itu maksudnya. Lepas tu tolak bukan? Jadi tolak. Lepas tu sini 2. Sini 6. Jadi saya perlu letak 3 di sini. 3 darab 2, 6 balik. P sudah ada di sini. So di sini tak perlu nyatakan P. Dan saya perlu letak Q. Okey. So sekarang kita ulang balik kita tahu bahawa kalau ini kita darabkan apa yang ada dalam unggapan algebra dalam kurungan ini, kita kena dapat balik soalan ini atau yang ini. Jadi 2P darab 1 dapat 2P, tolak. Lepas tu 2 darab 3, 6P darab Q, PQ. So kita dapat balik yang ini, maksudnya ini adalah betul. Okay, kita pergi ke soalan ini pula. Okay, kalau kita tengok kan, sifir 3, sini 6. Jadi kita boleh keluarkan sifir 3 itu. Dan sebutan yang sama adalah F. Jadi saya keluarkan F juga. Letak bracket. Okey. So saya letak sini E.
Maksudnya 3F darab I, 3FI ataupun 3EF. Okey, sama. Tambah. Sini 3, sini 6. Jadi saya perlu letak 2 di sini. Sini ada F 2 kali. Okey, sini ada 1F. Maka saya perlu letak lagi 1F di sini. Tutup bracket. So, kita cuba balik. 3F darab I, 3FI. Tambah 3F darab 2F. 6F kuasa 2. So, bila sama, maksudnya jawapan kita betul lah. Okey, kita pergi ke soalan ketiga. Ini panjang sikit. Okey, sebelum saya tunjukkan cara ini, saya nak terangkan kepada adik-adik. Okey, bila kita masuk ke bahagian algebra, kebanyakannya melibatkan huruf. So, dia adalah nombor dengan huruf dan juga ada operasi. Biasanya, kalau katakan kita letak tambah ataupun positif pun macam ini cara dia, dan T pun biasa kita akan letak macam ni kan. Jadi untuk mengelakkan kekeliruan, kita bolehlah letak T begini. Okey. So ataupun macam ni lah, kita boleh letak T macam ni. Darab dengan X kelihatan sama. Jadi apa kita boleh buat? X kita letak macam ini. Okey. Dan 1 dengan L biasanya sama. Jadi 1 L itu kita boleh ganti begini. Okey. So ini yang lain tu tak serupa lah, macam A ke B ke tak serupa. Biasanya 3 ni yang kita akan keliru. Okey. So kita boleh gantikan dengan huruf-huruf ini. Ataupun darab ini kita boleh juga ganti dengan kurungan. Lagi mudah. Kita letak dengan kurungan. Okey, sekarang ini perlu difaktorkan. Jadi apa yang kita kena tengok adalah faktor sepunya. Okey, faktor sepunya yang mana sama. Kalau kita tengok kan, sini ada H, sini pun ada H, sini ada K, sini ada K. So, randomly kita pilihlah dua ini dengan yang ini. Lepas tu, okey. Antara dua ini yang mana sepunya, faktor sepunya H. Jadi saya keluarkan H. Yang tinggal adalah 2K dalam kurungan, letak 2K tambah dengan 5. Okey, so 2K darab dengan H, 2HK tambah 5H. Okey, dapat balik. Tu tambah. Untuk yang ini pula, sifir yang menjadi faktor sepunya. Sifir 3. Jadi 3 keluarkan, letak bracket. So 2K tambah dengan 5. So, kita cuba 3 darab 2, 6K. 3 tambah 5. So, 3 darab dengan 5, 15. Okey, betul lah. Jadi, apa kita perlu buat? H dengan ini, kita letak sebagai satu unggapan. Dan 2K tambah 5, sini pun 2K tambah 5. Dia menjadi faktor sepunya. Kita hanya perlu letak satu kali sahaja. Jadi, 2K tambah 5. Letak sekali cukup. Inilah dia faktorkan. Okey, saya faktorkan soalan seterusnya. Okey, kalau kita tengok sini 2PQ tambah 6QR tambah PS tambah 3RS. So sekarang faktor sepunya, sini Q, sini ada Q, sini sifir 2, sifir 6, 2 juga kita boleh ni ambil dari sini. Ini ada S, ini ada S. So kan yang ini saya unggapkan dia. Saya cuba Okey. So sifir 2 saya keluarkan. Lagi apa boleh keluarkan? Q pun boleh dikeluarkan. Jadi, saya letak P saja. So, P darab dengan 2Q, 2PQ. Tambah dengan 6 kan? Jadi, darab dengan 3 lah. So, 3 darab 2, 6. Q dah ada R. So, saya perlu letak R di sini. Tambah dengan, sini faktor yang boleh dikeluarkan adalah S. So, S. Jadi, P. Tambah. Okey, PS tambah 3R. Jadi 3R darab S, 3RS. So sekarang adakah dia sama? Sama. So 2Q tambah dengan S, dan ini pun kita boleh anggap satu unggapan saja. So P tambah 3R. So inilah dia jawapan. Okey murid-murid, sekarang cikgu nak ajar
pemfaktoran yang melibatkan unggapan algebra jenis ini. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, untuk selesaikan yang ini, kita boleh gunakan kaedah pendarapan bersilang. Dalam kaedah bersilang ini, kita kena pastikan A, B dan C mestilah integer. Integer bermaksud dia tak boleh perpuluhan dan tak boleh pecahan. So kalau kita tengok dekat sini, okey, X kuasa 2 depannya tak ada apa-apa, bermaksud di sini ada satu tersembunyi. Dan negatif 8 tambah 15. Jadi ini kita boleh buat kaedah bersilang. Okey murid-murid, marilah kita buat unggapan algebra ni. X kuasa 2 tolak 8X tambah dengan 15. So mula-mula kita kena lukis satu garis bersilang. Okey, garis ini, bahagian ini mewakili bahagian hadapan ini, manakala yang ini pula mewakili nombor belakang ini. Apa nombor yang kita tulis di sini, dia mempengaruhi nombor ini. Okey, kita kena tengok betul-betul. Ini X kuasa 2 bukan? Jadi X kuasa 2 bermaksud X itu didarab 2 kali. Bukan? Jadi ambillah satu X letak di sini dan lagi satu X letak di bawah. Kemudian yang ini 15 bukan? Positif 15. Jadi untuk dapatkan 15 ini, apa sifir yang kita boleh guna? 1 darab 15 ataupun 3 darab dengan 5. Ini kita boleh dapat 15 kan? Okey. So tadi saya kata apa yang kita tulis di sini ia mempengaruhi nombor ini. Jadi apa kita kena fikir? Dua nombor ini sama ada kita tolak ataupun kita tambah. Perlu dapat balik 8. 15 dengan 1, 16. Tambah dapat 16, kalau tolak dapat 14. So tak boleh. Ini pula kalau kita tambah dua-dua ini, kita dapat 8 bukan? Jadi ini kita boleh ambil dan ini tak boleh ambil lah. So letaklah 3 di satu bahagian dan 5 di lagi satu bahagian. Lepas tu sini positif bukan? Dan di sini negatif bukan? Jadi kalau positif, okey, boleh dapat positif balik ataupun negatif dengan negatif. Negatif 3 darab dengan negatif 5. Okey, negatif 3 kita darab dengan negatif 5 pun kita boleh dapat positif 15 juga. Okey, so elok kita letak negatif-negatif. Jadi saya padam. Okey, kita cek balik betul ke X darab X, X kuasa 2. Ini darab ini, negatif 5X. Ini darab ini, negatif 3X. Dan ini darab ini, positif 15. Kemudian ini kita selesaikan. Ini hanya untuk cek betul ke apa yang kita buat. So, negatif 5, negatif 3, negatif 8X. Tambah dengan 15. Kita sudah pun dapat balik unggapan ini. Bermaksud, apa yang kita buat ini adalah benar. Jadi, kita ambil secara direct, kita tulislah dua unggapan ini, X tolak 3 dan juga X tolak 5. So inilah dia jawapan. Okey murid-murid, ini ada lagi satu soalan 3P kuasa 2 tolak P tolak dengan 14. Okey, cara yang sama juga, darab silang. So mula-mula kita buatlah satu garis nombor. Okey, 3P kuasa 2 kan, jadi letaklah 3P dengan P. So apabila kita darab dua ini, kita boleh dapat balik 3P kuasa 2. Ini pula 14. Untuk dapatkan 14, sama ada kita boleh tulis 1 darab 14 ataupun 2 darab 7. Okey. So sekarang kita kena fikirlah yang mana sesuai untuk letak di sini. Sebab sini pula negatif 1. Sebab negatif 1 kan. Okey. Okey, katalah saya cuba dengan yang ini. Okey, 2 di sini, 7 di sini pula. Saya cuba saja. Ini adalah negatif. So salah satu tu saya kena letak negatif. Katakan saya letak negatif di sini. Okey, kita cuba darab 3P darab P, 3P kuasa 2. Ini darab ini dapat negatif 21P. Ini darab ini tambah 2P. Ini dengan ini darab dapat 14, negatif 14. So apabila kita selesaikan yang ini, negatif 21, positif 2. So negatif 19P. Tak sama. Okey, tak sama. So ini kita tak boleh ambil. Okey, so kita cuba pula. Negatif 7 saya naikkan atas, 2 pula saya turunkan bawah. Okey, so memang kadang-kadang kita tak pasti juga.
So kita kena cuba satu persatu. 3P darab dengan P, 3P kuasa 2. Ini darab ini dapat positif 6P. Ini darab ini dapat negatif 7P. Dan ini darab dengan ini negatif 14. Sekarang kita cuba selesaikan bahagian ini. Positif 6, negatif 7 dapatlah negatif 1P kan. So biasa 1 kita tak tulis. So negatif 1P tolak 14. Okey, sudah dapat balik. Maksudnya inilah yang benar. Maka kita ambillah unggapan ini. So 3P tolak 7 dengan P tambah 2. So inilah dia unggapan bagi pemfaktoran ini. So memang murid-murid, kadang-kadang kita pun tak pasti, so kita kena letak dulu, cuba dulu dapat balik tak yang ini. Okey. So apabila kita buat banyak latihan baru kita boleh faham betul-betul. Kadang-kadang kita tengok pun kita boleh tahu dah yang mana sesuai untuk diletak. Okey.